Adakah UMNO dan PAS kesal dengan tragedi 1MDB? Seorang bekas pengumpul dana untuk Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengaku bersalah pada Selasa lalu atas tuduhan melobi Trump secara haram untuk menutup siasatan mengenai skandal 1MDB, lapor Reuters. Dalam perbicaraan di hadapan Hakim Persekutuan Washington DC, Colin Kolokoteli, Elliot Brody yang memegang jawatan berkaitan keuangan dalam kempen Trump pada 2016 dan dalam jawatan kuasa pelantikannya mengaku bersalah atas tuduhan bersekongkol melanggar Akta Pendaftaran Ejen Asing atau FARA. Pendakwa raya mendakwa bahawa Brody menerima pembayaran berjuta-juta dolar daripada seorang warga asing yang tidak disebutkan namanya untuk berusaha mengatur siasatan Amerika Syarikat terhadap berbilion dolar yang digelapkan dari 1MDB ditamatkan. Akta Pendaftaran Ejen Asing menghendaki mereka yang melobi kerajaan Amerika Syarikat untuk entiti asing supaya mendaftar dengan Jabatan Kehakiman. Brody mengaku tidak melakukannya. Beliau menghadapi hukuman penjara maksimum 5 tahun dan bersetuju untuk kerajaan merampas 6.6 juta dolar Amerika, kira-kira 27.4 juta ringgit daripadanya. Laporan juga menyebut bahawa pihak berkuasa Malaysia dan Amerika Syarikat menganggarkan 4.5 bilion dolar Amerika, kira-kira 18.7 bilion ringgit dicuri dari 1MDB dalam skema terperinci di merata dunia dan melibatkan pegawai tinggi 1MDB, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak, eksekutif di Bank Amerika Syarikat Goldman Sachs dan lain-lain. Masihkah tuan-tuan ingat? Najib Razak berkata di Dewan Rakyat pada 30 Mac 2017 bahawa 1MDB tidak mempunyai sebarang hutang bank atau hutang jangka masa pendek. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang dipetik bernama, 1MDB telah menyelesaikan sepenuhnya kesemua hutang pada 2015 dan 2016. Jawapan bertulis itu sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Bakri, Teck Wah, yang meminta Menteri Keuangan menyatakan bilangan pekerja, wang tunai, hutang dan aset diperoleh 1MDB di dalam dan di luar negara pada tahun-tahun 2015 dan 2016. Selain itu, tiada sebarang aset baharu di dalam atau di luar negara yang diperoleh 1MDB pada tahun 2015 dan 2016 seiring dengan pelan rasionalisasi 1MDB yang sedang dilaksanakan oleh syarikat itu ketika itu menurut bernama. Semua penipuan itu terbongkar setelah UMNO Barisan Nasional kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Malangnya kini rejim dahulu kembali menjadi kerajaan menerusi tebuk atap yang dikongsi bersama oleh PAS dan Bersatu. Untuk rekod semasa mengumumkan ucapan belanjawan 2020, bekas Menteri Keuangan ketika itu Lim Guan Eng berkata sejumlah 2.7 bilion ringgit telah disediakan bagi tahun 2020 semata-mata untuk melunaskan bayaran khidmat hutang 1MDB dan SRC International sendirian berhad. Bagi 1MDB dan SRC International, sejumlah 2.4 bilion ringgit perlu disediakan oleh kerajaan untuk melunaskan bayaran khidmat hutang bagi tahun 2019 dan ini akan meningkat kepada 2.7 bilion ringgit untuk tahun 2020. Sebanyak 2.4 bilion ringgit perlu dibayar untuk tahun ini. Menurut Guan Eng, kerajaan telah membuat pembayaran balik hutang sebanyak 8.8 bilion ringgit bagi pihak 1MDB dan SRC untuk tahun 2017 yang berjumlah 6.7 bilion ringgit, manakala 2018 2.1 bilion ringgit. Ini bermakna 13.9 bilion ringgit perlu dibelanjakan sejak 2017 hingga kini untuk 1MDB dan SRC. Pembayaran balik hutang-hutang 1MDB dan SRC telah disembunyikan oleh kerajaan terdahulu dan hanya terbongkar selepas kerajaan persekutuan bertukar pada 9 Mei 2018. Jumlah hutang tersebut adalah sebanyak 51 bilion ringgit termasuk faedah yang hanya dilangsaikan sepenuhnya pada tahun 2039. Adakah wujud kekesalan UMNO dan PAS susulan tragedi 1MDB? Tidak ada. Malah Kerajaan Perikatan Nasional dengan gembira merampas kuasa seolah-olah tidak takut dosa.